Junjung Titah Sri Paduka Tuan Agung, saya ingin merakamkan terima kasih kepada kerajaan sebab baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk meluluskan Fasa 1 pakej PEN Borneo, 19 pakej untuk Sabah. Seharusnya keputusan ini lama diambil sudahlah. Sebab di Sarawak, negeri jiran kita di Sabah, PEN Borneo ini sudah hampir 85% siap. Tetapi di Sabah baru nak bermula. Ini baru Fasa 1. Akan ada lagi Fasa 2. Akan ada lagi Fasa 3. Jadi saya harap kerajaan persekutuan terus serius untuk memberi peruntukan bagi membangun negeri Sabah dalam dalam menjanakan urusan jalan raya ini. Sebab Sabah ini ketinggalan betul disebabkan lebuh raya dia tidak siap-siap seperti dijanjikan. Dan satu lagi perkara itu Pertua. Saya sudah cakap perkara ini, tapi saya kata saya akan ulang. Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Kerja Raya Malaysia untuk memberi pengiktirafan kepada JKR, Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah dan Sarawak, sebagai agensi teknikal bertauliah untuk negeri Sabah dan Sarawak. Kenapa berat sangat untuk memberi? Apa masalah? Menteri JKR kita pun macam tidak ada suara. Dia minta Menteri JKR Persekutuan melihat perkara ini untuk kebaikan Sabah dan juga Sarawak. Di Sabah ini itu Pertua, selepas hujan lebat berminggu-minggu, selepas banjir, sudah tentu banyak jalan raya yang rusak, banyak corong-corong yang runtuh, banyak jambatan yang putus. Di kementerian saya telah mengemukakan kepada Kementerian Kerja Raya untuk memohon peruntukan. Rakyat Sabah ini sebilangan kecilnya spesies yang susah sikit. Sebab dia minta menteri buat jalan raya. Saya kata mana ada menteri dalam dunia ini buat jalan raya. Yang buat jalan raya adalah Jabatan Kerja Raya, bukan Menteri Kerja Raya. Tapi dia tidak paham. Dia minta, mana menteri? Dia bilang, apa jalan raya rusak? Jalan Sedakan ke Kota Kinabalu, Sedakan ke Tawau Ladatu, banyak kereta yang rusak. Jadi saya harap Kementerian Kerja Raya melihat perkara ini, bangunkan jalan-jalan yang rusak ini, bagi kami peruntukan seperti dijanjikan. Dan Tuan Pertua, saya telah menyuarakan juga perkara ini dan saya dengar sahabat saya dari Baram, yaitu kerajaan persekutuan harus melihat pendekatan yang baru untuk membangun negeri Sabah dan Sarawak. Sebab kedua-dua negeri ini besar, bukan macam negeri-negeri semenanjung. Apabila negeri besar, sudah tentu peruntukan tidak boleh disamakan. Dan kita sudah melalui berpuluh-puluh tahun. Mungkin tenda terbuka sudah tidak sesuai. Sebab kenapa tidak sesuai? Kerajaan persekutuan kena melantik konsultan. Melantik konsultan sudah 3 ke 6 bulan. Lepas konsultan dilantik, konsultan nak buat desain dan sebagainya 1 tahun. Lepas itu open tender 1 tahun, 2 tahun setengah sudah. Lepas itu dia nak buat open tender 1 tahun, 3 tahun setengah baru jalan 1 jalan. Ini yang masalah Sabah dan Sarawak sukar membangun. So saya kata, kena ada pendekatan baru. Kita bincang, apa pendekatan paling sesuai untuk membangun Sabah dan Sarawak. Kalau tidak boleh juga, saya sudah cadangkan, peruntukan 5 bilion itu letak saja kepada kerajaan negeri Sabah atau Sarawak. Biar kita rancang. Kita boleh tentukan di mana dia kita agihkan. Kalau tidak, 5 bilion tiap-tiap tahun yang diumum ini hanya dapat dilaksanakan 38% tiap-tiap tahun. Yang 5 bilion itu sedikit saya dipakai. Dikirim forward lagi akan datang. Umum lagi 5 bilion. Padahal yang terpakai 1 bilion lebih. Ini kita diperbudak-budakkan, kita dipermain-mainkan. Jangan permain-mainkan kami. Rakyat Sabah pun pandai marah. Jangan main-main tu Pertua, tidak boleh. Ini kerajaan tidak boleh main-main dengan rakyat Sabah dan Sarawak.
Bagilah, cari pendekatan baru. Bagaimana 5 bilion itu dapat kita habiskan dalam 1 tahun. Tuan Pertua, perjanjian MA 63 memperuntukkan 1/3 kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Singapura sudah keluar, bermakna kursi-kursi yang ada di Singapura itu harus dipindah kepada Sabah dan Sarawak. Kita bercakap soal keadilan sejagat, persamaan wilayah, pembangunan seimbang. Tapi ini bukan seimbang, ini berat sebelah betul. Tidak ada pun 1/3. Justru itu saya setuju dengan rakan-rakan yang lain. Tambah kami 28 kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Ini perlu untuk kita perlihatkan. Dalam masa yang sama juga, kerajaan harus melihat siapa saja kerajaan lepas PRU akan datang. Beri pengiktirafan kepada pemimpin-pemimpin daripada Sabah dan Sarawak. Diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri daripada negeri masing-masing. 1 daripada Semenanjung, 1 daripada Sabah, 1 daripada Sarawak. Apa yang susah sangat? Di Kambodia, negara kecil pun 9 timbalan Perdana Menteri. Di Laos 8 ke 7. Malaysia ini negara besar, negara membangun. Jadi bagilah peluang orang Sabah dan Sarawak untuk menduduki kursi timbalan Perdana Menteri. Tuan Pertua, saya ingin bertanya kepada kerajaan, apa hala tuju kita berhadapan dengan COVID ini? Kalau kita terus berkurung, sudah tentu ekonomi kita akan mengucup. Sudah tentu ruang-ruang pekerjaan tidak dapat kita capai. Sudah tentu yang berniaga-berniaga, pelancongan dan sebagainya mengeluh. Tuan Pertua, sudah lama kita terkunci. Saya mintalah menteri siapa yang termasuk pengarah lah. Janganlah terlalu rigid pengarah kesihatan. Jangan rosakkan rakyat kita dengan berkurung, dengan berkunci. Tidak boleh, buka sempadan kita. Benarkan pelancong masuk. Kita pun ada pelancong yang kita benarkan. Pelancong yang sihat. Kalau tidak sihat, kita tidak benarkan. Yang melabur pun pelabur yang sihat. Dengan data-data kesihatan mereka. Apa terlalu rigid sangatlah? Ini saya tidak, rakyat tidak boleh terima Tuan Pertua keputusan kerajaan yang begitu rigid sekali. Terlampau takut, tapi akhirnya kita dilanda oleh musibah yang lebih besar. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, apa yang berlaku di Mahkamah Antarabangsa melalui Mahkamah Advokasi di Antarabangsa mengikut protokol Madrid Protokol 1885, itu di mana mahkamah di Spain telah menjatuhkan hukuman denda 63 juta bilion kepada kerajaan Malaysia untuk dibayar kepada Sultan Sulu. Ini perkara seharusnya tidak timbul sekiranya Kementerian Luar kita ada awareness ataupun ada kesedaran bahawa perkara ini amat membimbangkan dan memalukan negara kita. Dan saya pasti itu Pertua, Filipina memang tidak ada hasrat pun untuk menggugurkan tuntutan ke atas Sabah. Sebab mana-mana Presiden Filipina yang menggugurkan tuntutan ke atas Sabah, akhirnya mereka akan kalah. Sebab itu siapa saja Presiden Filipina bertanding, mereka akan announce, mereka akan mempertahankan tuntutan Filipina terhadap Sabah. Ini berlaku apabila ada pilihan raya di Filipina. Tuan Yang Pertua, walaupun kerajaan telah membuat keputusan, tapi rakyat Sabah banyak meminta saya untuk menyuarakan, yaitu diberikan kebenaran untuk mengeluarkan simpanan dalam KWSP melalui Sinar. Sebab rakyat sekarang itu Pertua, mereka banyak menderita. Yang penting kerajaan kena analisa lah mengikut simpanan masing-masing. Kalaupun tidak boleh 10,000, mungkin 5,000. Tak perlu dah dibagi habis. Walaupun kita tahu kedudukan ekonomi negara tidak baik, tetapi ini ada juga kepentingannya, ada juga kebetulannya untuk rakyat.
mereka merasakan itu duit mereka dan mereka perlu untuk mengatasi kehidupan harian mereka. Mereka berhutang itu Pertua. Lama-lama seluruh rakyat Malaysia ini berhutang dengan alung, saya nampak. Sebab sudah tidak ada pendapatan, sudah tidak ada sumbaran. Satu yang Pertua, tadi saya dengar ada orang yang bersyukur Barisan Nasional kalah. Tetapi selepas Barisan Nasional kalah, orang yang sama juga, pemerintah dalam Pakatan Harapan, dia tak buat apa-apa. Bahkan dia rosakkan ekonomi negara. Dia rosakkan persatuan kaum, provokasi melampau. Ini yang masalah. Selepas itu 22 bulan, dia hancurkan kerajaan dia. Ini yang berlaku. Cakap soal integriti, sendiri tidak berintegriti. Tuan Pertua, saya juga ingin bertanya kepada kerajaan. Siapa yang membiayai Yayasan Perdana ini? Sebab kalau saya tidak silap dulu, Langkawi ada semasa jadi Perdana Menteri keempat, ada mengumumkan bahawa Yayasan Perdana ini, bangunan dia adalah untuk bekas-bekas Perdana Menteri. Saya mau tanya Langkawi, adakah dia undang Perdana Menteri yang ke-6, Perdana Menteri yang ke-8, yang ke-4, ke-5 untuk duduk di Yayasan Perdana ini? Sebab saya nampak hanya Perdana Menteri ke-4 dan ke-7 saya yang duduk, yang bermewah-mewah dalam Yayasan Perdana ini. Dan siapa yang membiayai dia? Adakah ini kerajaan ataupun dia sendiri membiayai? Ini yang kita mau tanya supaya rakyat di luar sana maklum tentang perkara ini. Yang terakhir itu Pertua, saya mintalah kerajaan ambil perhatian apa yang kita cakap. Dan sebelum itu saya ingin mengulas sedikit Kotak Belut punya ucapan. Dia kata semasa warisan mewujudkan 3 buah kilang minyak sawit. Sebetulnya yang berhormat Kotak Belut, tidak ada kilang itu. Yang ada cuma outsourcing, yang ada tumpang-tumpang. Jadi jangan ambil kredit benda tidak ada. Nanti balik di Sabah, rakyat tanya, bawa melawat kilang, kilang tidak ada. Saya meminta yang berhormat Kotak Belut, jangan buat cerita-cerita yang tidak baik. Nanti kalaupun mau ambil kredit, study dulu. Saya sudah study, saya sudah cek di Sendakan, saya sudah cek di Kota Kinabalu, tidak ada kilang itu. Yang ada dia tumpang outsource proses di sana sini. Tapi dia katakan itu adalah tindakan kerajaan warisan untuk membangun rakyat. Dan saya paham juga bahawa kenaikan harga barang-barang ini bukan dinaikkan oleh kerajaan semata-mata. Ia adalah berdasarkan tuntutan semasa apabila COVID melanda, kilang-kilang tidak memproses, maka apabila dibuka, demand tinggi, production kurang, itulah akibatnya. Apabila production kurang, sudah tentu harganya meningkat. Itu Pertua, saya minta kerajaan, berilah perhatian, bangunkan Sabah, bangunkan Sarawak, seperti dalam perjanjian kita. Hormati perjanjian ini. Sebab Sabah terus miskin. Saya tidak boleh terima itu Pertua. Saya tidak boleh terima. Negara miskin, negeri miskin, rakyat susah. Jalan raya tidak ada, lebuh raya tidak ada. Belanjalah duit itu banyak-banyak. Jangan belanja untuk Semenanjung saya, untuk Kuala Lumpur ya. Belanjalah untuk Sabah juga. Tidak boleh, saya tidak boleh terima. Selagi saya jadi pemimpin, saya akan bantah perkara ini. Sabah dan Sarawak perlu dibangunkan sesuai dengan slogan kita. Wilayah yang seimbang, pembangunan yang seimbang. Terima kasih Tuan Ketua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat